Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا وطبيب قلوبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم من أزواجه وأولاده وقرباته وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم لا ريب فيه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Ma'asyiral muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, pertama syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan inayah, taufik dan juga hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberikan kita ruang dan peluang serta kesempatan kepada kita untuk bertemu dan berhimpun pada malam hari ini. Mudah-mudahan pertemuan dan perhimpunan kita ini dapat meraih pandangan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni akan segala macam dosa dan noda, kesalahan dan maksiat yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga bermohon agar Allah Subhanahu wa taala merahmati umur kita, memberkati sisa umur yang terbaki pada kita. Mudah-mudahan sisa umur tersebut menjadi umur yang terbaik dalam hal keadaan kita bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bagi kita semua macam kita mada yakni intima'il Islam, apa artinya menganut Islam? Kita masih lagi duduk pada bab yang kedua, saya mestilah muslim di sudut ibadah, dan kita sampai pada yang kelima, yang keempat, yang ketiga. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif, saya mestilah beribadah dalam keadaan hati saya merasai kehadiran Allah. Yang pertama, ibadah kita. Apa dia ibadah? Kita sebut dalam pertemuan kita yang lalu. Ibadah itu apa dia? Kelakuan kehambaan. Makna kata apa yang kita buat dalam erti kata hamba. Makna erti kata hamba ini, dia terikat. Bila mana tuan dia minta, dia kena bagi. Apa sahaja bentuk yang Allah Subhanahu wa taala selaku tuan kita minta, kita kena bagi. Itu kelakuan kehambaan daripada makna ibadah. Maka ibadah itu mestilah dirasai. Yakni ibadah itu ada feel-nya. Yakni ibadah itu hidup dalam hati kita. Sehingga kita yang melakukan ibadah itu terkesan dengan ibadah yang kita lakukan. Umpama contoh, kita membaca Al-Quran. Al-Quran, faham oleh kita bahawa Al-Quran ini kalam Allah. Kalam Allah. Maka bila kalam Allah, apakah dia sama dengan kalam-kalam makhluk? Tak, jauh beza. Apa bukti kata dia tak sama dengan kalam makhluk? Yang pertama kena belajar baca dia. Daripada tajwidnya, daripada hukum hakamnya, boleh tak boleh. Bukan takat tajwid nak bagi sedap, nak berhenti, nak start baca saja pun kena mengaji. Tang mana boleh berhenti, tang mana tak boleh berhenti. Yang kata Quran, yang kata Al-Quran ini kalam Allah, dia
Boleh tak kita buat macam yang lain daripada kalam makhluk? Dia saja yang diletakkan kalam Allah padanya. Nak pegang dia saja Tuhan bagi syarat. Nak pegang himpunan kalam dia ni, apa kata Allah? La yamassuhu. Dan jangan sekali-kali menyentuh akan dia illa, melainkan al-mutahharun, melainkan orang-orang yang suci. Sentuh hak yang dalam ni ada kalam Allah, itu pun Tuhan letak syarat. La yamassuhu illa al-mutahharun. Tidak menyentuh dia melainkan orang-orang yang suci. Dengan makna hak kita fahami, daripada haid, nifas, daripada janabah, suci. Paling tidak dia mesti dalam keadaan bersih, berwudu. Kalau pegangnya saja ada syarat, pegangnya saja ada syarat, maka meletakkannya pun ada etika dia. Kalau memegang saja Tuhan letak syarat, jangan sentuh melainkan orang yang bersih, maka meletak dia juga ada etikanya. Bukan ikut dan kita lempar. Bukan ikut dan kita letak atas tu, letak suat habang, atas tu letak tisu, letak botol air. Dalam erti kata etika meletak dia. Apakah kita letak Quran ini pada tempat yang dia akan terhina? Umpama pergi letak atas kursi yang mungkin akan ada kebarangkalian diduduki. Apakah kita meletak Al-Quran ini pada tempat yang bawah, yakni hina? Tuan-tuan ma'asyiral muslimin, yang tu kita buat tu pasal apa? Pasal Tuhan nak kita rasa yang duduk dalam ni bukan sebarang ucapan. At-ta'abbuda bitilawati, dikira ibadat pada membacanya. Kalam yang lain, hang bacalah sampai miti ayat mata pun, hang tak dapat pahala ibadat. Tapi yang ni, satu huruf kata Nabi, ka'ashri amthaliha, pahalanya seperti 10 gandaan satu huruf yang dibaca. Pasal dia dikira sebagai ibadat pada tatkala membacanya. Pasal dia tak sama dengan kalam yang lain. Kita nak rasa, Tuhan nak kita rasa yang hampa duk baca ni bukan sebarang ucapan. Maka kita baca dengan penuh ta'zim. Kita baca dengan harapan untuk memahami apa ucapan Tuhan ini. Tuan-tuan ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Umpama lain, kita masuk dalam rumah Allah. Kita duduk dalam surau, kita duduk dalam masjid. Bagaimana kita merasai hubungan kita dengan Allah? Saat kita sebut tempat ini sebagai rumah Allah, berapa ramai orang yang rasa ini rumah Allah. Bila sebut rumah Allah, yakni bukan rumah kita. Bila bukan rumah kita, apakah padanya ada etika dan adab? Kita pergi rumah yang bukan rumah kita, nak masuk saja, Assalamualaikum. Tuan rumah suruh duduk kita. Dia tak suruh duduk, berdirilah kita. Kan adabnya. Dia suruh duduk di situ, di situlah kita duduk. Tidak. Pada tempat yang lain. Pasal rumah, bukan rumah kita. Duduk dengan cara yang sopan. Kan kita pergi rumah orang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Masuk, duduk atas sofa dia, terkangkang. Atau kita jaga adab kita. Duduk rumah orang. Apatah lagi ini disebut sebagai rumah Allah. Lebih-lebih lagi beradab dan beretika kita. Kalau pergi restoran saja, kita cukup jaga etiket kita. Cukup jaga etika tu. Pegang sudu garpu tu pun. Tak sangka padahal makan apa?
Makan mie goreng saja pun. No, pegang sudu garpu no. Macam duduk hotel 5 bintang. Habis makan no, sudu tu letak elok-elok. Terlangkup. Oh, dia punya jaga etiket dia. Tapi bila sampai kita duduk di rumah Allah, sampai keberadaan kita berada di rumah Allah, bagaimana kita menjaga etiket kita dengan Allah yang terlebih layak untuk kita jaga. Kadang-kadang bila sampai satu tahap, kod mana pun kita kena cakap. Kod mana pun kita kena cakap. Pasal apa? Yalah, kadang-kadang kita dah biasa main surau masjid ni. Kita rasa surau masjid dah macam rumah kedua kita. Kita nak buat apa kita nak buat, kita buat. Kita tak rasa yang kita perlu beradab di dalamnya. Kita tak rasa kita perlu beretika padanya. Hari ini berapa ramai orang yang memerhatikan langkah kakinya masuk ke dalam rumah Allah. Langkah dengan kaki kanan. Berapa ramai daripada kita yang jaga. Samalah halnya keadaannya kita. Masuk tandas dengan kaki kiri, keluar kaki kanan. Kita masuk market dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Kita masuk surau masjid dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri. Berapa ramai orang yang memerhatikan langkah kakinya. Sehingga kita tidak merasakan kelakuan kita itu menunjuk atas rasa hormat kita, atas rasa ta'zim kita. Bagaimana kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala bukan takat dengan ucapan lidah kita. Kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala bukan dengan lidah kita semata-mata, tapi kita membesarkan Allah dengan kelakuan kita yang elok kepada Dia. Minta maaf sebut. Tapi itulah realitinya. Walaupun rumah Allah ini memang tempat rahmat. Punya rahmatnya rumah Allah ini. Duduk saja boleh lena. Hak tu dekat rumah kita tak dapat. Kita dah luk pilu, bantai 13 inci. Sama tebal dengan tilam bantai kita. Musim kanan tak boleh lena, musim kiri tak boleh katuk biji mata. Duduk rumah Tuhan ni, sambil duduk pun boleh katuk biji mata. Punya rahmatnya rumah Allah ni. Yang faham-faham lah. Yang tak faham nak buat lagu mana. Tapi itulah realitinya. Kok sampai keadaan itu kepada kita perlu? Tidaklah dalam keadaan beradab. Bukan Tuhan larang dah. Kita manusia ada masa kita merasa nuasa, rasa mengantuk. Maka bagaimana kita menghilangkan rasa mengantuk kita? Dengan tidak. Mudah-mudahan bila celak biji mata nanti sembahyangnya lebih khusyuk. Celak-celak biji mata lagi, dia boleh menambahkan taat dan ibadat. Mudah-mudahannya sebegitu. Mengambil apa istilahnya? Qailulah. Tidak sah. Tidak qailulah. Tidak sah dengan niat untuk bangkit buat ibadat. Ini dah lah lepas maghrib tidak. Syakgi balik rumah lepas isyak tidak juga. Tahajud haram tak panggil. Habis buat apa pergi tidur lagu tu? Orang tidur rehat dengan niat untuk menambah ibadah. Yang tu, tuan-tuan ma'asyiral muslimin, muslimat rahimakumullah. Maka ibadah yang kita laksanakan itu mestilah dalam keadaan hati ini ada hubungannya dengan Allah.
untuk menjadikan hati ini ada hubungannya dengan Allah, maka yang pertama yang perlu kita bagi perhatian, apakah hati ini layak untuk berhubungan dengan Allah? Apakah hati ini layak untuk berhubungan dengan Allah? Itu hak kita duk baca daripada kitab-kitab penawar bagi hati. Bagaimana cara untuk membersihkan hati ini sehingga hati ini menjadi tempat diam bagi Allah. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana. Bila disebut Allah, bergementar hati-hati mereka. Bila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanan mereka. Apakah sebegitu hati kita? Yang pertama, apakah hati ini layak untuk berhubungan dengan Allah? Kerana Allah dah habaq dengan lidah Nabi kita bahawa dia itu elok dan dia tidak akan berserta melainkan dengan yang elok-elok. Untuk jadikan hati ini boleh berhubungan dengan Allah, maka apakah hati ini elok? Bukan kita kata, itu bahasa Tuhan. Saat Allah Ta'ala berfirman, "Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari yang tidak memberi manfaat sekalian harta dan anak keturunan, melainkan mereka-mereka yang kembali kepada Allah dengan bawa hati yang sejahtera, hati yang sempurna. Kesempurnaan hati itu menjadi kayu ukur bahawa hati itu layak berhubungan dengan Allah. Jika hati itu tidak layak untuk berhubungan dengan Allah, maka buatlah lagu manapun, sikit pun hati ini tidak akan terdetik tentang Allah. Jadi tuan-tuan ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah, yang pertama, apakah layak hati ini berhubungan dengan Allah? Jadikan hati kita hati yang layak berhubungan dengan Allah. Kita dah sebut jenis-jenis hati pada tatkala membicarakan kitab penawar bagi hati. Sekurang-kurangnya ada 5 jenis hati bagi manusia. Daripada 5 jenis yang pernah kita sebut, hanya 1 jenis daripadanya yang Tuhan benarkan hati itu berhubungan dengan dia. Maka jadikan hati kita hati yang layak untuk berhubungan dengan Allah. Usaha, ikhtiar, bagaimana hati ini layak untuk berhubungan dengan Allah. Sehingga hati ini bila mana dia layak untuk berhubungan dengan Allah, maka secara automatik dalam hati ini akan terbit satu perasaan ingin bersama dengan Allah. Bila hati ini layak berhubungan dengan Allah, maka datang satu perasaan dalam hati ini, hati yang ingin bersama dengan Allah. Bila timbul dalam hati ini perasaan ingin bersama dengan Allah, maka segenap ruang yang ada, daripada hujung rambut sampai hujung kaki, kita akan cari peluang bagaimana aku boleh bersama dengan Allah. Ini yang kita heran bila kita tengok, kita baca manaqib aulia, kita baca sejarah aulia, kita baca cara hidup aulia. Mereka ini hidup dalam ibadat sampai kita terbit keluar daripada mulut kita, mereka ni tak bosan ke? Tak bosan ke mereka? Kita daripada zikir dengan tangan, lama-lama cemuih dengan tangan, cari biji tasbih, subhanallah, 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 sampai cemuih dengan biji tasbih, cari pula yang digital, cemuihnya kita.
Bila kita baca manaqib aulia, apakah mereka tak rasa jemuih dalam ibadat kepada Allah? Kita dengar Sayyidina Osman Ibn Affan dalam 2 rakaat salat malamnya mengkhatamkan Al-Quran. Kita baca Yasin baru 83 ayat, 14 kali menguap dah. Nak berhabis Al-Mulk 30 ayat, itu dan 4 kali menguap. Ini 2 rakaat khatam satu Quran. Ustaz, boleh tak? Jangan tanya. Bila mana Allah Ta'ala berkehendak seseorang itu dekat dengan dia, maka seseorang itu tidak akan terikat dengan masa, tidak akan terikat dengan keadaan, dia tidak akan terikat dengan tempat. Tuhan boleh biarkan dia duduk dalam dunianya yang tersendiri jika Allah berkehendak. Kita ni nasib baiklah Fatihah tu wajib. Kalau Fatihah tu sunat, Allahu Akbar angkat takbir, Allahu Akbar terus rukuk kita ni. Fatihah pun penyegan baca. Bukan nak baca satu Quran, bukan nak baca satu juzuk, bukan nak baca satu hizib. No, Fatihah saja penyegan. Penyegan baca Fatihah. Banyak kali turun kita duk bagi ingat. Fatihah ini rukun qauli, bukan rukun qalbi. Bila rukun qauli mesti dibaca. Syarat yang dibaca itu mesti didengari oleh telinga sendiri. Ini bunyi dah. Itu kumat kami. Sedangkan Fatihah itu rukun qauli. Penyegar. Pak Imam, waladdallin. Amin saja pun pemalas. Sampai tak berbunyi. Nabi abang, man wafaqa ta'minahu bi ta'minil malaikah ghafarallahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang bertepatan aminnya dengan amin para malaikat pada tatkala selesai membaca Fatihah. Nabi kata apa? Kalau bertepatan amin itu bersamaan dengan amin malaikat, maka Tuhan akan ampun dosanya yang telah lalu. Tuan-tuan agaklah malaikat yang duk baca amin lepas dia Fatihah ni penyegan tak macam kita? Yang Nabi kata siapa yang bersamaan aminnya dengan amin malaikat, agak-agaklah ada tak malaikat yang penyegan nak sebut amin? Ada. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Maka hati ini perlu dipastikan dulu layak atau tidak untuk berhubung. Kalau dia tak layak, apa perlu kita buat? Usaha sampai hati ini layak untuk berhubungan dengan Allah. Apa cara hati ini layak untuk berhubungan dengan Allah? Apabila hati ini boleh dibawa untuk ingat Allah, maka hati itu termasuk daripada hati yang layak. Ini Pak Imam baru angkat takbir Allahu Akbar, dia belum angkat takbir. Malahnya lah nak angkat takbir, nak semayang ni berat rasa dia. Maka pada masa itu ketahuilah kita bawa hati kita tidak mau berhubungan dengan Allah, berat. Tapi kalau hati ini hati yang layak berhubungan dengan Allah, maka jadilah hati itu hati yang mudah dibawa untuk ingat Allah. Berarti tuan-tuan ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah, kita sebut banyak kali, bahkan dengan kitab kita sebelum ini menceritakan tentang peri pentingnya kita
mengetahui keadaan hati kita. Penting untuk kita ambil jakna tentang keadaan hati kita. Apakah hati kita ini sehat atau sedang sakit dia? Maka kalau sehat, alhamdulillah. Kalau sakit, wajib kita mencari ubat bagi hati tersebut. Wajib. Kalau tak cari ubat, sebagaimana yang Tuhan sebut dalam Quran, fi qulubihim maradun, kata Allah, dalam hati mereka ada penyakit. Fi qulubihim maradun, dalam hati mereka ada penyakit. Mereka tak mau cari ubat untuk bagi elok hati mereka, sehingga apa kata Allah? Fazadahumullahu marada, maka akan ditambah ke dalam hatinya itu sakit. Kesakitan ini akan mengakibatkan hati itu akan dicop oleh sirip hati yang tak lulus. Wal'ayazu billahi min zalik. Kerana itu sahajalah tempat yang Tuhan nak tengok daripada kita. Tuhan bukan nak tengok kulit kita cerah ke gelap. Tuhan bukan nak tengok rambut kita hitam ke putih. Tuhan bukan nak tengok kulit kita cekang ke kendor. Tuhan bukan nak tengok rupa paras kita sado ke boroi. Tuhan tak mau tengok yang tu. Yang Tuhan nak tengok hati kita. Dalam hadis Nabi sebut, Inna Allah la yanzur ila suwarikum wala ajsadikum, walakinna Allah yanzur ila qulubikum wa atqakum. Kata Nabi, Tuhan tak tengok rupa paras kamu, tapi yang Tuhan tengok adalah hati-hati kamu dan ketakwaan kamu kepadanya. Hak Tuhan nak tengok hati kita. Maka hati ini yang layak berhubungan dengan Allah, maka kita sebut tadi akan timbul, akan terbit daripada hati yang layak ini sifat untuk bersama dengan Allah. Bila ada sifat ini, kita akan cari ruang, kita akan cari peluang bagaimana untuk bersama dengan Allah dalam apa jua hal, dalam apa jua keadaan. Kata Allah, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard subhana ma khalaqta hadza batila faqina 'adzaban nar. Kata Allah, mereka-mereka yang akan mengingati Allah dalam keadaan mereka berdiri, dalam keadaan mereka duduk, dalam keadaan mereka baring, dan mereka akan bertafakkur, memikirkan kejadian yang Tuhan jadikan untuk mereka. Bertafakkur mereka, yakni menggunakan akal, berfikir atas penciptaan Allah. Tuhan cipta kita untuk apa? Tuhan cipta dunia untuk kita buat apa? Tuhan bagi kita umur untuk apa? Tuhan bagi kita sihat untuk apa? Tuhan bagi kita keluarga untuk apa? Bincang. Tuhan timpakan kita dengan sakit pasal apa? Tuhan timpakan kita dengan susah pasal apa? Tuhan sibukkan kita dengan dunia pasal apa? Bincang. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Tuhan abang berfikir oleh mereka itu akan kejadian yang Tuhan jadikan bagi mereka di langit dan juga di bumi. Kenapa ada masa kaki langit itu hitam warnanya? Kenapa ada masa merah warnanya? Kenapa tiba-tiba belum sampai musimnya berlaku perkara yang di luar daripada musimnya?
Perkara tak pernah berlaku tiba-tiba terjadi. Pasal apa? Kita banyak benda yang selama hari ini tak berlaku, tiba-tiba berlaku. Kita mau kena fikir pasal apa? Kita duduk Pok Kelang ni berapa puluh tahun, belum pernah dengar ayat bah ni naik tempat kita. Adalah Pok Kelang kawasan lain ada. Tempat kita hak kita duduk ni, tak pernah dengar naik daripada sejak beli. Tiba-tiba naik. Pasal apa? Oh, kena fikir. Hatta yang Tuhan jadikan di luar daripada kemampuan zihin kita untuk berfikir. Tuhan jadikan gerhana matahari, gerhana bulan. Pasal apa? Kenapa boleh berlaku gerhana? Langit cerah tiba-tiba gelap. Tiba-tiba gelap. Kita sangka hujan, tak tahu cerah balik. Tak ada hujan. Jadilah dulu kita faham kalau langit gelap nak hujan. Hari ini satu hari gelap, hujan tak turun-turun juga. Kenapa? Tanya. Timbul pertanyaan, pasal apa? Inilah keadaan mereka-mereka yang memiliki hati dan perasaan untuk bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Hatinya akan jadi hati yang jaga, hatinya akan jadi hati yang alert dengan persekitarannya. Tuan-tuan ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Daripada banyak-banyak perasaan yang kita nak rasa, yang muallif kita sebut merasai kehadiran Allah, bukanlah zatnya. Tak ada siapa pun daripada kita yang boleh membayangkan zat Allah. Kita bukan macam puak-puak arkam semayang nak kena bayangkan muka Abuya. Kita bukan macam pengikut Ayah Pin. Bila ada masalah kena bayang muka Ayah Pin. Tak. Bila kita disuruh untuk sembah Allah, kita tidak disuruh untuk membayangkan Allah dalam apa jua keadaan dan kesempatan. Haram bagi kita, bahkan berdosa, sehingga batal iman kita dengan sebab mendatangkan bayangan bagi Allah. Maka apa yang kita nak hadirkan, apa yang kita nak rasai dengan kehadiran Allah? Kita bagi dalam pada azan isya terlebih dahulu insya-Allah.
Baik tuan-tuan, ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Bila kita sebut ibadat ini, ada satu perkara yang perlu kita bagi perhatian dalam ibadat kita. Apa dia? Fokus dalam ibadat. Allah Ta'ala dia bersifat dengan sifat yang sangat jelas, sehingga kecemburuan Allah Ta'ala dalam ibadat yang kita lakukan kepada dia, dia tak mau kita ingat yang lain daripada dia. Firman Allah Ta'ala dalam suratul Kahf ayat 110, wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Kata Allah, jangan kamu buat syirik, yakni datangkan syarikah, perkongsian kepada Allah dalam ibadah yang kamu lakukan kepadanya dengan sesuatu apapun. Tuhan tak mau. Walaupun dengan kunci, tengah-tengah sembahyang, ihdinas siratal mustaqim, tadi kunci kereta pun tak mana tahu. Dengan kunci saja kita berkongsi ingatan semasa ibadat kita kepada Allah. Allah Ta'ala tak suka. Allah Ta'ala tak suka. Sekalipun dengan jamadah. Apatah lagi dengan makhluk yang hidup. Sayyidina Umar Al-Khattab, dia ada tempat khas dalam rumah dia untuk dia buat ibadat malam. Ada tempat sembahyang dia. Dia ada satu orang budak yang ada inisiatif. Daripada banyak-banyak pelayan pengkhidmat dia, ada satu budak yang inisiatifnya lebih. Apa dia buat? Dia pergi malam itu, dia pergi ambil satu bekas ayak, dia isi ayak penuh-penuh, dia ambil satu meja kecil, dia letak dalam bilik tu, dengan harapan kalau Umar Al-Khattab ini haus ketika buat ibadat, maka air itu boleh dijadikan sebagai air minum. Kalau Umar Al-Khattab batal wudunya pada malam itu, maka air ini boleh digunakan sebagai pengganti wudu. Itu inisiatif pelayan dia. Maka Umar bila sampai masa, dia pun masuk dalam bilik dia. Allahu Akbar. Duduk tengah ibadat, dia perasan depan dia ada satu meja kecil, ada satu bekas ayak. Elok-elok, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Waihak ya ghulam. Umar kata, waihak, celaka hang. Budak ni terpinga-pinga, pasal apa pula? Baru sudah semayang saja. Umar kata, waihak, celaka. Siapa punya kerja yang letak bekas meja dengan bekas ayak ni depan aku? Budak tu pun angkat tangan, saya wahai Umar. Wahai Umar. Maka kata Umar, ketahuilah dengan kelakuanmu hilang khusyukku kepada Tuhan. Hanya dengan satu meja dan satu bekas ayak. Umar kata, khusyuk dia kepada Tuhan tak ada dah masa dalam ibadat. Kita segala tok nenek kita letak depan kita masa ibadat. Umar satu meja, satu bekas ayak saja, dia kata khusyuk dia hancur lah. Kita dengan telefon, dengan kunci kereta, dengan beg tangan, dengan dompet, dengan segala macam tok nenek kita letak depan kita. Kita bukan nak sebut salah ke betul ke dah. Cuma ada di antara kita yang konsentrasinya mudah terganggu. Ada orang konsentrasinya mudah diganggu dengan pendengarannya. Kita pula bangsa yang tak mau silent telefon. Kita ni orang yang sibuk.
Telefon ni tak pernah berhenti. Bawa mai semayang, pasang pula lagu Hindustan. Dengan Pak Imam duk Fatihah, kita duk sengak kat belakang, tiba-tiba telefon bunyi. Nasib baik Pak Imam tak angkat kaki, goyang. Mudah, ada antara kita yang mudah terganggu dengan pendengaran telinga dia. Ada antara kita yang mudah terganggu konsentrasinya dengan pandangan matanya. Lepas tu kita sebut dulu, kalau mari semayang, janganlah pakai orang laki-laki, orang perempuan kurang sikit bab ni. Orang laki-laki, janganlah pakai pakaian yang bertulisan. Dahlah hang duduk saf depan, orang duduk belakang hang sambil baca Fatihah, duduk baca alumni staj 2000. Baju alumni sekolah dia pakai. Jadi orang duduk belakang baca. Ibadat korban NKRU 2010 contoh. Ada orang yang terganggu konsentrasinya dengan tulisan yang kita pakai pada pakaian kita. Maka tolonglah orang jangan sampai tergugat konsentrasinya kerana kita. Jadilah orang yang ada sifat syafaqah, sifat belas kasihan kepada orang lain. Jangan sampai rosak ibadat orang kerana kita. Ada orang yang dia pula konsentrasinya mudah terganggu dengan sekecil-kecil perkara. Dia tak perlu dengar, dia tak perlu nampak, cukup dia rasa. Dan kita duduk saf rapat-rapat. Kita pula semayang macam monyet. Sat-sat gaul. Tak kena orang sebelah. Terganggu tak dia? Bagi kita tak apa, tapi bagi orang lain, ada orang yang matanya okey, pendengaran telinganya insya-Allah dia boleh tolerate. Ada orang hawas panca inderanya boleh tolerate, tapi satu hidung dia tak boleh tolerate. Dia sangat peka hidung dia. Kita pula bangsa kalau pakai minyak wangi tak kuat tak sah. Sampai bagi setengah orang sampai sakit hidung, bau. Terganggu ibadatnya hanya kerana bauan kita. Tak apalah bau minyak wangi, tak apa lagi gagah lagi. Kena bau badan. Kan? Nabi dalam masalah bauan dalam agama, masalah bauan dititik beratkan. Jangan kamu hampir tempat solat kami sesudah makan bawang putih. Ada larangan tak? Hanya kerana bau tu saja Nabi abang boleh ganggu orang. Hang jangan mai tempat sembahyang kami. Tu bau bawang putih. Kalau bau bacem, kalau bau masak, bau baeng, macam-macam kalimah keluar. Lebih-lebih lagi mengganggu orang. Ya Allah. Sebab ibadat ini bukan sekadar hubungan kita dengan Tuhan. Kita dah sebut dah. Dalam kitab kita sendiri pun, dalam masalah akidah dahulu. Ibadat bukan sekadar hubungan kita dengan Tuhan, tetapi ada bentuk-bentuk ibadat yang membina hubungan kita sesama manusia. Dengan ibadat kita kepada Allah, kita membina jaringan hubungan sesama kita. Umpama contoh dalam Islam, masalah zakat. Betul tak zakat itu kita buat kerana Allah? Tetapi yang mendapat manfaat dengan sebab zakat kita siapa? Manusia. Berapa ramai orang yang tertolong dengan zakat kita?
Berapa ramai orang yang kita boleh bantu dengan sebab zakat kita? Berapa banyak nyawa yang kita boleh tolong dengan sebab zakat kita? Walhal zakat itu kita buat kerana Allah. Tetapi ibadat yang kita buat kepada Allah akan membina jaringan hubungan sesama kita. Kita berpuasa, kita pun niat sahaja aku puasa kerana Allah. Bagaimana dengan puasa ini? Kita merasai susahnya manusia lain yang tak ada makan. Kita yang baru setengah hari tak ada makan. Sebegitu keadaan kita. Bagaimana orang yang dah berhari-hari tak makan? Bagaimana orang yang tak jumpa makanan? Kita yang setengah hari daripada subuh berhenti tengok makan, tiba-tiba dekat asap orang rumah kita. Yang ada orang rumah lah, dia masuk dapur, goreng cucuk, masak ayam masak merah, masak nasi tomato. Kita duduk dekat depan bau. Selapak lari masuk dapur. Cik, masak apa? Sedap bau. Baru setengah hari kita tinggal makan. Pukul 5 tak sangka dah menitik ayak liok. Pi tawaf di bazar Ramadan. Bayangkan mereka yang tak ada kesempatan macam kita. Maka puasa yang kita buat kerana Allah itu membina jaringan hubungan perasaan. Bagaimana mereka yang tidak memiliki makanan? Maka ibadat itu bukan sekadar berhubungan dengan Allah, tetapi ibadat yang kita lakukan kepada Allah juga mengajar kita untuk memerhatikan umat yang lain, manusia lain. Kita tengok sembahyang raya. Nak keluar sembahyang raya, di antara sunnahnya datang dengan satu jalan, pulang dengan satu jalan, betul? Apa tujuan dia? Datang jalan A, balik jalan B. Supaya banyak manusia kita boleh temui. Mungkin daripada banyak-banyak manusia yang kita temui dengan jalan yang berbeza, mungkin padanya ada manusia yang memerlukan perhatian daripada kita. Mungkin ada manusia yang memerlukan sumbangan kita. Mungkin ada manusia yang memerlukan nasihat daripada kita. Maka disunnahkan pada hari raya Id, keluar pada jalan yang satu dan kembali pada jalan yang lain. Supaya kita perhatikan orang lain. Mungkin ada orang yang hari Id ini dia tak ada makanan. Perhatian kita. Yang ni semua termasuk dalam membina hubungan dengan Allah Ta'ala. Lepas tu kita pernah riwayat kisah dan terakhirnya kita riwayat kisah manusia yang dihancurkan oleh Allah lantaran dia sibuk beribadah kepada Allah. Zaman Nabi Musa, Tuhan perintahkan malaikat agar membinasakan satu kampung. Satu kampung ni Tuhan kata, hang tolong binasakan. Ambil murka aku, ambil azab aku, timpakan kepada mereka. Maka malaikat pun berbondong-bondonglah memikul kemurkaan Allah, memikul azab daripada Allah untuk ditimpakan kepada penduduk kampung tersebut. Maka tatkala malaikat sampai ke langit dunia, dilihatnya dalam kampung tersebut ada dua orang pemuda yang sedang ibadat kepada Tuhan. Maka ketua gerombolan naik menghadap Tuhan, ya Allah, tahan olehmu akan murkamu dan tangguh oleh kamu akan azabmu. Tuhan tanya sebagai formaliti, kenapa? Wahai Tuhan, dalam kampung yang kau nak azab ini masih ada lagi dua orang pemuda yang beribadah kepadamu, wahai Tuhan. Maka dengan sebab ibadat mereka, janganlah kau azab seluruh penduduk kampung tersebut, kata ketua malaikat. Bila Tuhan dengar propos malaikat dengan apa yang malaikat lihat di kampung tersebut, maka Tuhan bersabda kepada ketua malaikat, ambil olehmu dan gandakan olehmu murkaku dan azabku
dan timpakan kepada kedua pemuda tersebut. Malaikat heran. Mula-mula malaikat minta belas kasihan Tuhan. Jangan pasal ada orang buat ibadat. Tuhan kata, hak buat ibadat itu, doublekan azab aku, doublekan murka aku, timpakan pada mereka terlebih dahulu. Malaikat tanya, pasal apa Tuhan? Pasal mereka sibuk ibadat mereka kepada aku dengan membiarkan manusia sekitarnya. Dia sibuk beribadah kepada aku dan membiarkan manusia sekitarnya ingkar, buat maksiat, tinggal ibadat. Maka jangan jadikan ibadat kita sumber kebinasaan bagi kita. Maka perhatikan orang yang berada di sekeliling kita terlebih dahulu. Perhatikan orang yang dekat dengan kita terlebih dahulu. Jangan duk guna torchlight bateri besar 12. Pergi cari salah orang. Tengok dekat sebelah bilik kita tu. Ada tak yang tak bangkit sembahyang subuh lagi? Tengok dekat bilik sebelah kita, ada tak di antara penghuni rumah kita yang tak erti baca Quran lagi? Ada tak di antara ahli keluarga kita yang masih tak tutup aurat lagi? Hak tu cara dulu. Jaga yang tu dulu, baru sibuk pasal orang. Jangan duk sibuk pasal orang yang dekat dengan kita, kita telantarkan. Takut-takut besok mereka akan menuntut kita. Tuhan, saya tak semayang pasal dia tak pernah suruh saya semayang. Tuhan, saya tak tutup aurat pasal dia seronok tengok saya tak tutup aurat. Apakah sebegitu perlu kita didakwa di hadapan Tuhan oleh ahli keluarga kita? Dosa dengan orang jangan pelik. Yang dekat dengan kita itu akan mendakwa kita besok di hadapan Allah. Isteri kita akan menuntut kita, anak kita akan menuntut kita. Belum orang lain. Yang kita duk bagi makan, kita duk bagi minum, kita duk bagi pakai, kita yang duk belah mereka. Tak tahu besok mereka mendakwa kita di hadapan Tuhan. Sanggup? Perhatikan dengan ibadat kita. Wallahu ta'ala a'lam. Saya kira cukup sekali itu dulu. Nanti kita sambung lagi semula pada perkara yang ketiga ini pada pertemuan kita yang akan datang, insya-Allah. Segala yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala saat kelemahan diri saya sendiri, saya minta maaf kepada semua dan saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri saya dan semuanya. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Kita tutup dengan bacaan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.